tu. Kau nak ke mana? Cari kau lah. Jom main basikal. Tak nak ah. Sunyi je. Mana bapak kau? Makcik aku kenduri. Ayah dan mak aku pergilah. Adik-adik aku pun ikut sama. Habis kau tak ikut ke? Tak maulah. Kenapa kau nampak sedih ni? Ni lampu basikal aku rosak. Puas aku baiki. Habis kau nak buat apa? Itulah, aku ada satu akal. Kau nak tolong aku tak? Boleh? Tunggu kejap kau nak buat apa ni? Adalah. Dia nak buat apa tu? Entahlah. Wah, macam MacGyver. Pandai ke? Alah, kita cubalah. Aku selalu tengok ayah aku baiki barang-barang elektrik kat rumah ni. Sambung sana, sambung sini. Tak ada apa-apa pun. Ayah kau orang besar. Memanglah pandai. Kita budak kecil boleh buat benda macam tu. Alah, yang penting kita mesti berani. Jadi, tak jadi itu lain hal. Suka hati kau lah. Dah, kau pergi pasang plug kat atas. Dah! Lepas tu nak buat apa? Tunggulah bila aku kata petik, kau petik Okey, petik. Stop!
Sejauh manakah kita beranggapan bahawa bahaya elektrik itu boleh membawa padah? Dan sejauh manakah pula kita bertindak bagi menjauhi gejala ini? Tahukah anda bahawa maut dan kecederaan yang diakibatkan oleh kejutan elektrik boleh membawa kesan seperti berikut? Pertama, ialah kekejangan otot dada dan diafram yang menyebabkan kesesakan pernafasan. Kedua, ialah kelumpuhan sementara pusat saraf. Ini akan menyebabkan terhentinya sistem pernafasan. Ketiga, ialah gangguan kepada degupan jantung yang normal. Otot jantung akan tergetar hingga hilangnya daya aliran darah yang boleh membawa maut. Keempat ialah terhentinya lakuan jantung disebabkan kekejangan otot yang boleh menyebabkan otot mengecut. Akhir sekali ialah pendarahan dan pembinasaan tisu-tisu, saraf dan otot disebabkan haba panas di laluan aliran arus tinggi melalui tubuh. Tahukah anda juga bahawa lebih kurang 20% mangsa kejutan elektrik adalah terdiri dari mereka yang berumur 17 tahun ke bawah, di mana kemalangan yang berlaku di persekitaran rumah sebahagian besarnya telah mengakibatkan kematian. Apa yang mendukacitakan sebahagian besar kemalangan tersebut adalah disebabkan oleh kecuaian orang-orang dewasa. Mengapa dan kenapa? Bermain dan rasa ingin mengetahui adalah merupakan naluri semula jadi kanak-kanak. Tetapi sifat ini perlulah pengawasan supaya perkara-perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Rumah bukan saja umpama surga bagi kita, tetapi juga menjadi tempat meraih kemesraan dan keselamatan untuk keluarga. Tetapi tanpa disedari, sebenarnya bahaya menjenguk di mana-mana. Kebanyakan kemalangan elektrik di kalangan kanak-kanak adalah disebabkan oleh perkara-perkara seperti berikut. Menggunakan peralatan elektrik yang rosak dan bermutu rendah, pendawaian haram yang dilakukan,
Meniru gaya laku orang dewasa dengan cuba mengubah suai atau membaiki peralatan elektrik dengan sendiri. Sebahagian besar kemalangan elektrik yang berlaku di luar rumah adalah disebabkan sama ada tersentuh atau menyentuh talian elektrik yang putus. Sebab kedua ialah mengganggu atau bermain di perpasangan elektrik pihak pembekal seperti memasuki pencawang dan memanjat menara talian. Kemalangan elektrik yang berlaku di sekolah, tapak binaan atau di kilang-kilang adalah disebabkan pendawaian yang rosak, penyalahgunaan bekalan elektrik di samping penggunaan peralatan yang rosak. Masalah dan persoalan ini hanya dapat diatasi dengan adanya kesedaran dari semua pihak. Peraturan keselamatan dalam penggunaan elektrik. Seperti yang pelajar-pelajar ketahui, elektrik adalah sumber yang amat penting kepada kita semua. Sama seperti api dan air, ketiadaan elektrik akan menyebabkan hidup kita menjadi sukar. Jadi, dari situ, semua pelajar harus ingat juga bahawa sesuatu yang baik, jika kita tidak gunakan dengan betul, tidak akan mendatangkan faedah. Malahan setengahnya pula mungkin mendatangkan bencana atau musibah. Begitu juga dengan elektrik. Bahaya yang ditimbulkannya tidak disedari, memandangkan sifatnya yang tidak dapat dikesan oleh panca indera. Seperti tidak dapat dilihat, dihidu atau dirasa. Sebab itu saya ingin mengingatkan. Cuba lihat pada gambar-gambar ni. Jika ada talian elektrik yang terputus, misalnya lah jangan kamu menghampiri, apalagi menyentuhnya. Selain dari itu, jangan sesekali mengganggu sebarang perpasangan pihak pembekal elektrik. Jadi apa yang harus kamu buat? Laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti DNB. Ataupun selain dari itu, jika boleh kamu laporkan kepada ibu bapa atau guru. Untuk mengelakkan sebarang tragedi yang tidak diingini, ibu bapa dan penjaga perlu menutup atau melindungi punca kuasa dari dicapai oleh kanak-kanak. Selain dari itu, gunakanlah peralatan elektrik yang baik dan sempurna sahaja. Dapatkan juga khidmat kontraktor berdaftar dengan Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas dalam setiap kerja-kerja penyambungan atau pengubah suaian. Jangan cuba melakukannya sendiri. Terangkan kepentingan dan bahaya elektrik.
Awasi anak-anak dari bermain peralatan atau di perpasangan elektrik. Setiap perpasangan elektrik memerlukan alat pelindungan yang sesuai. Di samping itu, anda perlu mengujinya sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk memastikan ia sentiasa dalam keadaan baik. Kemalangan elektrik jika dibandingkan dengan jumlah pengguna yang hampir mencecah 3 juta pengguna di seluruh negara adalah kecil. Tetapi setiap kemalangan dan kematian yang disebabkan olehnya perlulah dibendung dan tidak harus berlaku, terutama perkara-perkara yang sepatutnya memberi manfaat kepada kita semua. Hanya kesedaran dan tanggungjawab dari semua pihak dapat mengatasi masalah ini. Seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tragedi sudah semestinya tidak diduga, tetapi langkah untuk mengelakkannya amatlah penting sekali. Sayangilah diri dan keluarga. Bukankah pilihan ini di tangan anda?